Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar tahun 2? Ustaz doakan kamu semua berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan lagi sesi pembelajaran kita di dalam mata pelajaran ibadah. Okey, jadi sebelum itu jom bersama-sama dengan Ustaz kita baca dulu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi anak-anak semua, hari ini kita akan teruskan lagi sesi pembelajaran kita di dalam tajuk istinja. Okey, sebelum ini kita dah kupas ataupun kita dah belajar banyak dah berkenaan dengan tajuk istinja ini. Jadi pada hari ini kita akan teruskan lagi belajar tajuk istinja. Okey, jadi pada hari ini kita nak tengok pula kepada pelajaran yang kita akan belajar pelajaran yang keempat, iaitu cara istinja menggunakan alat, iaitu menggunakan batu yang ini, batu yang ini. Jadi sebelum itu saya nak kamu keluarkan buku teks ibadah tahun 2. Buku ini boleh buka di muka surat 32. Okey, buka dulu muka surat 32. Okey, jadi anak-anak pelajar, hari ini kita akan teruskan dengan melihat bagaimanakah cara kalau kita nak istinja menggunakan alat, iaitu kita nak guna batu. Okey, jadi sebelum ini pada minggu lepas Ustaz dah beritahu ataupun kita dah belajar berkenaan dengan istinja dengan selain daripada air. Antaranya cara istinja di antaranya kalau nak guna selain pada air ialah menggunakan batu ataupun benda-benda yang keras dan kesat seperti batu. Jadi pada hari ini kita akan tengok bagaimanakah cara kita nak istinja menggunakan batu. Okey. Sebelum ini kita dah belajar cara istinja menggunakan air. Kalau menggunakan air itu dah biasa dah pada kita kan. Maknanya kita hari-hari pun kita istinja menggunakan air. Jadi jom kita tengok bagaimanakah cara istinja menggunakan batu. Okey, pertama sekali, ingat Ustaz cakap bila kita nak mulakan sesuatu benda yang baik, kita mulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kena ingat, nak baca Bismillahirrahmanirrahim ini dekat mana? Kita baca di dalam hati sebab kita berada di dalam tandas ataupun bilik air. Jadi sebelum istinja baca dulu Bismillahirrahmanirrahim di dalam hati. Selepas baca Bismillahirrahmanirrahim, kita baca pula doa ketika beristinja. Doa dia macam mana? Jom kita tengok, dengar dan boleh ikut Ustaz baca. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Maksud dia apa? Ya Allah, sucikan hatiku dari sifat munafik dan peliharalah kehormatanku dari segala kekejian. Okey, jadi ini adalah doa ketika beristinja ataupun doa sebelum beristinja. Kamu boleh baca. Baca dekat mana? Juga kita baca di dalam hati. Okey. Jadi Ustaz nak nanti kamu hafallah doa ini. Kamu boleh baca. Kamu boleh baca bila kamu nak beristinja. Okey, lepas dah baca doa, kita nak kena buat apa pula? Okey, kita beristinja menggunakan batu tadi dari bahagian kanan, kemudian bahagian kiri. Kita bermula di bahagian kanan dahulu. Contoh, kalau kamu buang air besar, tempat keluar najis itu, kamu bersihkan dulu di bahagian kanan, barulah bersihkan di bahagian kiri. Tapi kena ingat, bila kita guna batu, Ustaz cakap sebelum ini apa, pastikan batu itu kalau kamu guna batu yang banyak penjuru, macam batu yang dekat gambar tadi, pastikan setiap kali sapuan itu dia hanya sekali je. Penjuru yang pertama sekali sapu.
Penjuru yang kedua sekali sapu. Jangan kamu penjuru yang sama kamu sapu banyak kali. Yang pertama kali itu sahaja dia dapat membersihkan tempat itu. Kali kedua kamu sapu dah tempat itu jadi kotor semula, tak bersih dah. Okey, boleh faham? Kalau guna batu yang licin hanya sekali sapuan sahaja macam Ustaz cakap sebelum ini kan. Okey. Okey, kita tengok. Okey, cara yang ketiga kita bersihkan dulu bahagian belah kanan baru bahagian belah kiri. Okey, yang keempat, kita mulakan istinja pada najis di dubur dahulu jika ada. Maka bila kamu nak bersihkan najis ataupun tempat keluar najis, pastikan kamu bersihkan di bahagian dubur dahulu, iaitu tempat kamu buang air besar. Kalau kamu buang air besar. Jadi kalau kamu tak buang air besar, kamu hanya buang air kecil, maka bolehlah istinja di tempat yang keluar air kencing itu sahaja dulu. Boleh jelas? Boleh faham? Ini adalah cara penggunaan kita nak istinja menggunakan batu. Sebagaimana Ustaz cakap sebelum ini, batu yang kita nak guna tu macam mana? Dia ada dua. Yang pertama, batu yang banyak penjuru ataupun batu yang dia banyak sudut. Kalau dia banyak sudut, batu tu besar, kamu boleh guna satu batu sahaja, cukup. Tetapi kalau kamu guna batu yang licin, setiap kali sapuan itu kamu kena guna satu batu sahaja, tak boleh dah guna untuk kali kedua dan kali ketiga dan seterusnya. Kalau batu licin sekali guna sahaja. Melainkan kalau batu itu banyak penjuru ataupun banyak sudut, itu kamu boleh guna. Tetapi setiap sudut itu hanya sekali sapuan sahaja. Tapi kena ingat, sebaik-baik kita nak istinja menggunakan batu ni, kita istinja berapa kali? Sebaik-baiknya kita istinja 3 kali. Contoh kalau batu itu ada penjuru, sekurang-kurangnya kita guna 3 penjuru. Ataupun batu yang licin itu, lagi bagus kita guna 3 biji batu. Okey, jelas tak kalau kita nak istinja menggunakan alat ini? Contoh kalau kamu tak nak dah. Contoh kalau kamu tak nak guna air, kamu nak guna batu untuk istinja. Boleh, tapi kena ikut cara yang kita dah belajar tadi. Yang pertama tadi apa? Sebelum istinja kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita baca doa sebelum istinja. Lepas tu yang ketiga, kita mulakan istinja dari bahagian kanan dulu, baru bahagian kiri. Dan yang keempat, kalau ada najis di tempat kamu buang air besar, kamu bersihkan di situ dahulu, baru kamu cuci tempat keluar air kecil, air kencing, iaitu di kemaluan hadapan ataupun di kubul. Okey, boleh jelas? Boleh faham? Ini 4 cara ataupun 4 langkah untuk beristinja menggunakan batu. Okey, jadi kita tengok lagi maklumat kat sini. 3 cara beristinja ialah yang pertama, batu atau kayu dan diikuti oleh air. Ini cara istinja. Contoh kalau kamu nak pelbagaikan cara istinja. Yang pertama paling bagus kamu guna batu atau kayu, baru kamu ikuti oleh air. Macam ni. Okey, kamu bersihkan tempat keluar najis. Okey, yang pertama kamu cuci dengan batu dulu ataupun kayu. Lepas dia buang najis itu, lepas tu kamu basuh pula dengan air. Itu lagi bagus sebab tempat itu confirm semestinya akan jadi bersih. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yang selalu kita guna adalah kita guna air semata-mata. Maka kita hanya guna air je, kita tak guna pembatu ataupun kayu. Ini yang biasa kita guna. Dan sememangnya bila kita guna air, kita rasa tempat kita yang keluar najis itu dah bersih. Ini cara yang kedua. Dan cara yang ketiga, kamu hanya guna batu, kayu atau daun kering semata-mata. Kita hanya guna alat selain air sahaja. Contoh macam batu atau kayu ataupun daun kering saja, tak nak guna air. Ini cara yang ketiga. Tapi antara 3 cara tadi yang paling bagus, kita guna batu atau kayu dulu, baru kita basuh dengan air. Itu cara yang paling bagus, iaitu cara yang pertama. Dan kebiasaan ini kita akan buat ataupun kita beristinja, soalnya kita guna cara yang kedua ini, air semata-mata. Tapi kena ingat, bila istinja, pastikan tempat yang keluar najis itu dah betul-betul suci, dah betul-betul bersih. Barulah kamu boleh untuk ambil wuduk dan bersolat. Dan solat kamu akan sah. Okay, cukup sampai di sini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.